Okay, so kamu akan dapat kat situ, potong sini, potong, sini dapat 10, kamu akan dapat 20 kali. Okay, 20 kali tak terkena, tak kena tembakan. Ataupun kamu boleh buat terus. Tadi kamu buat ada 5 pusingan, ada 50. Jadi sebenarnya ada 10 pusingan sebab kamu dah darab dengan 10 kan? Betul tak? So yang kalau kena, kalau 5 kamu boleh darab dengan 10, kamu tahulah 3 kita mesti darab dengan 30. 10 jadi 30. 30 kena, 20 tak kena. Jelas tak? Boleh? Boleh. Maksud dia Okey, so soalan yang kedua, hitung nisbah kena sasaran kepada tak kena. Okey, jadi yang kedua dia nak nisbah. Okey, kena sasaran, nisbah tak kena. Yang ni kita kena tulis kat sini. So nisbah dia tadi kena kita dapat total tu tadi. Berapa yang kena? 30 kena. Bilangan dia kan. Berapa yang tak kena? 20. Jadi kita boleh buat, kita boleh bahagi dengan 10. Kita dapat, kecilkan kita dapat 3 nisbah 2 lah. Okay. Okay, yang ketiga, jika trend ini berlanjutan, anggarkan bilangan yang tidak berjaya mengena sasaran bagi ahli setelah tembakannya mengena sasaran sebanyak 18 kali. Okay, jadi dia punya case kat sini. Okay. Kalau 18 kali ni ibaratnya jika trend ini berlanjutan, maksudnya dia buat benda yang sama, dia still 3 kali kena, 2 kali tak kena. So sekarang dia nak kita cari, dalam kes ni sebenarnya dia nak kita cari nisbah, siapa tahu konsep dia? Nisbah setara ataupun kita panggil sebagai equivalent ratio. Tu yang dia nak. Okay. Jadi nombor 3, saya buat kat sini, kat bawah sini. Okay. Yang kena 18. Ni kan kena tak kena kan? So kamu buat benda sama, kena nisbah tak kena. Okay. Jadi dia nak 18 kali kena. Jadi tak kena tu berapa? Kamu kena cari. Jadi kita gunakan nisbah yang kita dah dapat daripada sebelum ni. Macam mana ni? Kan dia beri 3 nisbah 2 kan? Macam mana 3 nak dapatkan jadi 18? Kita darab berapa? 6. Kita darabkan dengan 6. Betul? Okey, jadi kita kena guna konsep dia. Kita pakai pen lain. Pen lain. So 3 nisbah 2, macam mana nak jadi 8 nisbah berapa? Jadi kalau kat sini, kamu darabkan dengan 6. Apa jadi pada 2? 2 pun kamu kena darabkan dengan 6. So 2 darab 6 dapat berapa sini? 12. Sini dapat 12. Ni konsep nisbah setara. Okay, jadi kamu boleh buatlah 12 kali. Buat titik 3, kamu boleh tulis 12 kali. Ataupun, okay, kaedah kedua, alternatif kita boleh gunakan kaedah kadaran. Kita boleh buat pakai darab silang pun boleh. Kita buat 3 per 2 yang diberi sebelum ni sama dengan 18 per X. Yang ni pun boleh jugalah. So, benda yang samalah, konsep sama kan. So, kita boleh buat, macam mana nak buat? Kita darab 9. 3 darab X, kita dapat 3X. 18 darab 2. So, X sama dengan 18 darab 2 bahagi dengan 3. Okay, so kita dapat kat situ berapa? Dapat tak 12? Dapat kan? So, konsep yang sama untuk soalan ni. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita tengok pada muka surat 43. Yang ni kamu kena buatlah pembetulan ataupun pakai pen merah. 43. Ni dah bincang. Ni dah bincang 44. Okay. Tengok yang ni pula. Yang ni belum bincang. Okey, ni kita tengok soalan ni. Kelas 1 atom. Okey, ada masalah tak kelas 1 atom ni?
ada. Tak ada kalau tak ada kita tak bincang lah. So ni peratus kan, peratus senang. Jadi dah, macam pernah tengok soalan ni. Okay, yang ni boleh faham tak ni? Dia beri nisbah, dia bagi X 37.5 kan? So macam mana 3 nisbah 1 nisbah 4 dia boleh jadi 37.5%. Yang ni kita tak tahulah. Lagi dua ni. So dia suruh cari. So kamu kena buat macam kalau ke dalam kes ni kita boleh buat lah. Contoh kalau ini jumlah nisbah. Contohlah ni langkah 1 kita cari dia punya jumlah nisbah. Berapa jumlah nisbah ni? Ni adalah 4 sama 48 kan? Okay, kalau X kita tahu dia punya nisbah dia 3. So 3 per 8 darab dengan 100. Dapat tak 37.5 tu Dapat. Dapat darab 100. 37.5. Betul lah. So dia dah bagi dah dapat 37.5%. Jadi kalau Y dengan Z, kamu rasa macam mana? Y sama dengan Y berapa? 1, betul tak? 1 per 8 darab 100. Per 100. Okay, berapa 1 per 8 per 100? Dapat 12.5%. Okay, sama juga dengan Z. So Z adalah 4 per 8. Ini tengok pun dah tahulah dapat 50%. Okay. So kena tahu jumlah nisbah tu per berapa lah. Okay. Okay, yang ni pula. Dalam sebuah gedung membeli belah, Amira memilih selai selendang. Ada diskaun 25%, harga selendang RM60. Tentukan harga yang dapat dijimatkan oleh Amira. Okay, yang ni senang je. So kalau dalam konsep kadaran 100% RM65. Jadi kalau 25% ada kita cari dia punya harga diskaun. Ini harga diskaun dia. Diskaun 25%. Jadi harga diskaun dia 25 per 100 darab 65. Harga diskaun dia 16.25 lah. Ini adalah wang yang dapat dijimatkan. Kalau dia nak kata berikan harga selepas diskaun, apa kamu kena buat? Kalau dia kata harga selepas diskaun? 100 tolak 25%. 100 tolak 25%. 75% darab dengan RM65 kan? Ataupun kamu boleh tolak terus. Kamu buat RM65 tolak diskaun dia 16.25. Macam tu. Okay, kalau dia nak harga tudung lah. Kalau tak nak tak payahlah. Okay, ataupun kamu boleh tulis 75 per 100. Atau harga dia lepas diskaun lah darab RM65. Cuba kira sama tak? Kalau kita tolakkan dengan kita pakai 75% tu. Ni kamu dapat 48.75 RM. Okay, kalau 75% darab 65 dapat tak sama? Kira. Patutnya dapat. Okay, so murah lah kan? 25% tu banyak tu. Okay, seterusnya nombor 3. Okay, ada masalah tak nombor 3A? Ada. Ada juga. Okay, kita tengok. Mary memperuntukkan 3.5 bahagian daripada wang simpanannya untuk memberi hadiah hari jadi ibu dia. Okay, dan baki sebanyak 3/2. 3/2 ni berapa? 1.5 kan? Okay, jadi dia kata 3.5 bagi dekat ibu. Okay, lepas tu adik dia guna 1.5. 3/2 tu 1.5 lah. Katakan bentuk peratusan yang digunakan untuk membeli baju adik dia. Dia nak tahu baju adik dia dalam bentuk peratus. Jadi langkah 1, you kena tahu jumlah nisbah. Ni nisbah ni. Okay, berapakah jumlah nisbah kamu? Macam mana kamu nak tahu jumlah nisbah?
3.5 tambah 1.5 berapa? 5. 5. Okay. Jadi langkah 2 kita nak tahu peratusan. So cari peratusan adik dia. Peratusan, peraturan, peratusan. Okey, peratusan untuk adik, beli baju adik, beli t-shirt adik. T-shirt ke? Baju lah. Okey, berapa adik dia? 1.5. So kamu boleh buat 1.5 daripada 5. Kamu kali dengan 100 lah. Okey, so kamu akan dapat 30%. Okay, so mesti tahu jumlah nisbah, lepas tu kamu tahu dia punya peratusan. Okay, boleh. Okay, sama juga dengan ini. Ini nampak lah berjuta-juta. Pada tahun 2017, jumlah keuntungan syarikat Galuh ialah 1.5 juta. 1.5 juta, 1,500,000. Jumlah keuntungan dibahagikan kepada Gani, Chong dan Syamala. Dia mengikut nisbah 5-2-3. Okey. Maksudnya 1,500 dibahagikan kepada 3 orang ni, shareholder dia. Berapakah keuntungan yang diterima oleh setiap orang? Okey, yang ini kita boleh buat. Okey, saya buat kat sini. Okey, kamu boleh buat kat sini. Okey. Berapakah jumlah nisbah? Asal kita ada 5, nisbah 2, nisbah 3. Diberikan kepada 3 orang tu. Nama dia Gani, Chong dengan Syamala. Ini Gani, yang ni Chong, ni Syamala. GCS. Okey, jumlah nisbah. Okey, berapa jumlah nisbah kamu? Angka 1. 10. 5 tambah 2 tambah 3, 10 lah. Okey, jadi kita tahu, kita nak cari Gani. So Gani 5/10 darab dengan RM 1.5 juta tadi. Okey, kamu kena darab. Sini potong, sini potong. 5 darab 15 dapat 750,000. 775 kan? Okey, so tambah ni 440 ni. 750,000. Ini RM lah. Okey, so Chong dia ada 2/10 darab RM 1.5 juta. 1,500,000. Potong-potong. Okey, 15 kali 2, 30. Okey, lain ada 40. 1, 2, 3, 4, 300,000. Jadi Syamala, kalau kamu tak nak darab-darab, kamu boleh buat terus 1.5 juta tolak dengan 750 juta, ribu. Boleh jugalah tolak dengan 300,000. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kira macam saya tadi, 3/10 darab 1.5. Okay, jadi kalau kamu buat itu, kamu akan dapatlah berapa tu, kira kan 1,500 tolak 7. Okay, dapat berapa? 450,000. Betul tak? Betul. Okay. So tu dia punya ni. Alright. Okay, jadi kita boleh tengok bila dah tahu jumlah keuntungan, berapakah tadi setiap orang, berapakah jumlah keuntungan yang diperolehi Gani daripada jumlah keseluruhan dalam bentuk pecahan dan peratusan. Okey, tadi dah kirakan semua orang. Okey, sekarang dia nak Gani. Okey, Gani tadi kan 5/10 kan. So dia nak dalam bentuk pecahan dan peratusan kat sini. So kalau Gani tadi 5/10. Jadi kalau bentuk pecahan berapa 5/10/10? 750,000 bahagi
Tak. Boleh juga macam tu. Ataupun kamu dah tahu tadi kan dia 5/10 betul? Kita kecilkan terus. Kita dapat berapa? 1/2. Terus dapat 1/2. Ataupun kamu nak buat macam tadi, RM, tadi ada siapa tadi kata tadi tu. Siapa nama tu yang cakap tu tadi? Huda. Sudah. Pun boleh. Terus 0,0. Masih dapat 1/2 lah. Dua cara. Okay. So bila kita dah tahu kat sini kalau dalam bentuk peratus, kita darabkan dengan 100. Okay. So dapatlah 50%. Macam ni. Dia darab dengan 100, dia dapat 50%. Ni ada tanda peratus Yang ni tertinggal tadi tu. Yang first tadi. Saya tak buat ni. Ada 100%. Okay. Boleh tak soalan macam ni? Senang tak? Boleh. Boleh lah. Tapi awak kena baca kan? Kena baca soalan dia. Alright. Kita tengok pada pentaksiran kendiri. Okay. Satu ada masalah. Boleh tak jawab kalau soalan macam ni? Boleh. Boleh kan? Okay, bagus. Boleh. X/8. Okay, yang kedua. Ni. Nak saya terangkan tak ni? Nak. Okay, tengok. Raja di bawah menunjukkan 4 set balang hitam dan balang putih. Sebilangan gula-gula dimasukkan ke dalam balang hitam dan balang putih mengikut turutan nombor tertentu. Maksud dia kat sini, yang first ni dia letak 10 yang putih, yang hitam dia letak 3. Lepas tu dia letak putih 16, hitam Y. Lepas tu putih X, hitam 48. Putih 28, hitam 192. Setiap tu ada dia punya nisbah. Ni nisbah. Ni nisbah dia. Okay, saya buat bentuk nisbah. Okay. Bilangan gula-gula dalam balang bagi set berikutnya, maksudnya set seterusnya ni lah. Ni set 1, set 2, set 3, set 4. Ada 4 set kan. Okay, adalah berkadaran dengan bilangan gula dalam balang sebelumnya. Cari nilai X dan Y. Okay. Yang ini adalah konsep. Dia adalah konsep nisbah apa? Setara ataupun kita panggil equivalent ratio. Okay. So kita kena tengok. Okay. Mula-mula kita ada 10 nisbah 3. Lepas tu kita ada 16 nisbah Y. Lepas tu kita ada X nisbah 48. Dan sekali kita ada 28 nisbah 192. Okay, jadi untuk soalan ni kita kena tengok apa trend. Trend dia lah. Ni trend. Okay, kita kena setarakan. Setarakan dia. Okay, so kena tengok macam mana 10 boleh dapat 16. Macam mana 16 dapat X dapat 48. Macam mana 3 dapat Y dapat 48, 48 dapat 92. Jangan tengok yang ini dulu. Saya tak mau tengok ni. Okay, ni dia special case. Okay, maksudnya kat sini yang ni ada X. Sorry. Ni adalah X, ni adalah Y. Jadi balang X kita tengok X saja. So kita kena tengok pola balang X. Dia ada lain sikit tau. Pola balang X. Satu lagi kita tengok pola balang Y. Okay. So macam mana 10 boleh jadi 6? Tambah 6. Tambah 6. Itu pola dia. Okay, cuba kita buat 16 tambah 6 kita dapat berapa? 20? 22. So kita tulis 10 tambah 6. Lepas tu 16. So 16 tambah 6 dapat 22. Okay, so kita try lagi. 22 tambah 6 dapat tak 28? Dapat kan? Okay, jadi kita buat titik 3. X sama dengan 22. Itu pola balang bagi balang X. Okay, manakala 3 jadi Y tak tahulah. Tapi kita tengok 48. Macam mana boleh jadi 192? Kita buat apa? Cuba kita bahagikan. 192 bahagi dengan 48, kita dapat berapa? Dapat 4 kan?
Dah maka kat sini kamu darab 4. Jadi kamu try. Okey, 3 kalau kamu darab 4, berapakah Y itu? 12. Darab 4 kamu dapat 12. Okey, try lagi. 12 darab 4 dapat tak 48? Dapat. 48 darab dengan 4 dapat tak 192? Dapat. Maka Y kamu adalah 12. Kita buat macam tu. Dia ada pola dia. Okey. Okay, jadi dia nak cari nilai X dan Y. Dah dapat lah. Okay, jelas tak? Boleh? Boleh. Okay, bagus. Nampak pemutulan Dekat Telegram dah tak nampak saya punya screen senyap je diorang ni. Tak perasan lah, sorry ya. Patutnya kat Telegram tu dia menyaut-nyaut lah. Barulah saya tahu. Okey ke tak diorang ni? Maaf ya, terutama dekat yang selalu ni Raf lah, dia selalu tak ada internet teruk kan, internet dia. Alright, so kita tengok yang seterusnya. Okay, nombor 3. Okay, Ali, Su, Beng dan Murusami berkongsi 66 buah temikai. Okay, so kamu pun buat Ali, Su dengan ASM, Murusami. Okay, 66 buah temikai. So jumlah dia 66. Bilangan temikai yang dimiliki oleh Ali ialah 2 kali ganda bilangan temikai Subeng. Okay, katakanlah Subeng saya buat X. Contohlah Okay, kalau Ali dia kata 2 kali ganda bilangan Subeng. Kalau Subeng saya buat X, Ali apa saya nak buat notation dia? 2x. 2X. Sebab dia kata 2 kali ganda. 2 darab X lah, 2 kali X iaitu 2X. Murusami memiliki 6 biji lebih daripada Subeng. Jadi kalau Subeng tu X, Murusami ada lebih 6. Jadi kita letak X tambah 6. Boleh? Boleh. Sebab dia kata kat situ lebih kan. So X tambah 6. Cari bilangan, nisbah bilangan buah temikai yang dimiliki oleh Subeng kepada Murusami. So soalan dia nak cari nisbah bilangan bilangan Subeng kepada Murusami. Itu soalan dia lah. Okay, jadi kita gunakan kaedah yang sama. Langkah 1 kita dah ada jumlah nisbah macam tadi yang saya buat. Apa maksud jumlah nisbah? Kamu tambahkan semua ni. Jadi kita ada 2X tambah X tambah X per 6. Okay, sama dengan ni. Mula-mula kamu tambah A tambah S tambah M lah, tu maksud dia. Apa ni? Abeng, Ali. Ali, Subeng, Murusami. Tambahkan jumlah dia 66. Tu benda dia. Okay, jadi kami tambahkan 2X tambah X tambah X. Berapa? Berapa kali? Yang SS ni satu-satu lah. 2 tambah 1 tambah 1. Dapat berapa? Ni dapat berapa? 4. 4 apa? 4X. Tambah 6. So 4X macam 4 awan. 2 awan tambah 1 awan tambah 1 awan dapat berapa awan? Dapat 4 awan. So dia jadi 4X. So 4X tambah 6 sama dengan 66. Itu benda dia. Ini semua kena buat Kena buat. Mana tahu ada keluar ke apa, tak tahulah kan. So soalan ni dia akibat. Kamu kena buat. Okay, kalau benda macam ni dah dapat. Okay, kita nak pindah-pindah ni. Okay, ni simbol tambah. Tambah, bila kita pindah, apa jadi pada simbol tambah ni? Tolak. Di sini. Dia jadi tolak. Besar ni tulisan dia. Jadi tolak. Okay, so pindahkan, kamu akan dapat tolak. Okay, ini kita pindahkan. Bila kita pindahkan, dia akan jadi, dia pindah. Akan jadi tolak 6. So kamu akan dapat situ 4X sama dengan 66 tolak 6. Sebab dia pindah. Okey, kira 4X sama dengan berapa? 60. 60.
Okay, soalan dia nak X. Ni darab asalnya. Darab bila kita pindah dia jadi apa? Bahagi. Bahagi. Pindah tempat jadi bahagi. So 60 bahagi dengan 4. 15. 15 15. Okay. 15 ni apa? 15 term bikai. Okay, 15 ni adalah dia punya term bikai. Okay, jelas tak? Boleh? Yes. Okay, sekarang dia nak nisbah Sami dengan Mutu. Okay. So, kamu dah ada kat situ Sami. Sami pula. Suka hati saya tukar. Bukan Sami. Subeng. Teringat Muru Sami ni. Bukan Muru apa. Mutu Sami. Okay, Sami. Subeng. Okay, SM. Nisbah dia tadi X tambah 6. Jadi, apa kita kena buat? Langkah 2, cari X. Okay, langkah 3 kita masukkan X ataupun ganti nilai X. Okay, so sini dapat 15, sini dapat 15 tambah 6. So kamu dapat 15 nisbah 21. Soalan saya, apa soalan saya? Boleh tak kita kecilkan? Boleh. Kecilkan, perlu tak kecilkan? Kita tengok je soalan ni. Perlu tak kecilkan? Soalan. Boleh kecilkan kan? Kamu dapat 5 nisbah 7 Okay, ini saya punya yang lama ni. Maksud saya ini saya punya lama. So kalau kamu yang baru kalau kamu buat modul, kamu akan buat soalan objektif kan? Okay, soalan kamu soalan objektif. Saya punya soalan subjektif. Beza. Ni yang saya punya lama ni. Asalnya subjektif. Okay. Okay, so nombor 5. Okey, 4 dapat tak nombor 4? Cari luas kawasan yang tidak berlorek. Tak dapat. Tak dapat? Dapat tak? Tak dapat? Semua tak dapat ni, betul ke awak ni? Okey, tengok. Berlorek ada berapa kawasan? 4. Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Okey, 4 yang lorek. Okey, dia nak tak berlorek, sorry. Tak berlorek? 6. 6. Tak berlorek 6. Okey. So jumlah berapa? 10. 10 kan? So dia nak tak lorek. Jadi tak lorek kita ada. Tak lorek. Jadi luas kan? So 6 per 10. Dia nak luas. Darab dengan berapa? Oh, sekejap. Sorry. Kawasan berlorek dengan keluasan 500 cm. Okey, so kita cari dulu kawasan lorek. Okay, kita buat dulu kawasan berlorek. Sebab dia dah bagi. Kawasan lorek adalah 4 per 10 darab dengan 500. Okey, kira berapa dapat ni? 0, 4 kali 50 dapat 200, betul tak? Betul. Sekejap. Confused dah. Ni sebab fikir masa dah suntuk ni je. Ada di bawah kawasan berlorek dengan kawasan. Bukan 500 tu bukan jumlah dia. Salah lah. Bukan. Bagi kan cikgu? Patutnya kamu nak kena cari satu petak dulu, betul tak? Cari luas satu petak. Okey, luas satu petak. Luas satu petak. Petak kawasan berlorek. Tu betul. Sebab saya ingatkan jumlah keseluruhan. So, kawasan berlorek ada 4. So, dia punya jumlah 500. So, kita buat 500 bahagi dengan berapa yang berlorek tadi? 4. Betul. So, kamu dapat 120? 5. 5 kan? Betul.
Betul. 5 cm kuasa 2. Jadi ni satu petak. Jadi yang tak lorek ada berapa? Ada 6 kan? Saya nak cari luas dia. 6 darab dengan berapa? 125. Luas tak berlorek. Darabkan saja. Tak berlorek. 125 darab dengan 6. 6. Okey, so dapat berapa? 750. 750. 750 cm kuasa 2. Berapa tu jawapan dia? Itulah jawapan dia. Okey. Lagi 2 soalan. Majerin ni. Okey, berikut merupakan ni barang-barang dia. Okey, yang ini bahan-bahan yang digunakan di sebuah kilang untuk membuat 750 keping biskut margarin. So, kamu ada 750 keping biskut margarin. Banyaknya biskut dia. So, dia nak 750. Okey, ni 750 jumlah dia. Keping. Okey. Mula-mula ni 750 keping. Jadi kita kena tahu bahan-bahan dia untuk sediakan 225. Jadi langkah 1, kita cari nisbah untuk 1. Cari nisbah untuk 1 keping dulu. Betul tak? Setuju tak? Setuju. Okey, so dekat sini kita ada tepung margarin dengan gula. So kita boleh buat T, M, G. Tepung margarin gula. Kamu nak guna unit apa? Dia tak boleh sama semua macam ni. Gram. Kalau nak tukar gram boleh, nak pakai kilogram pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak tukar pada gram, dia akan jadi sini 2400 gram. Sini jadi 1600 gram. Sini jadi 2000 lah. Okey, kalau untuk 1 keping, sini 750, kita buat apa? Nak bahagi berapa? 750. Bahagi dengan 750. Semua bahagikan. Okey. Cuba bahagi dapat berapa bila kamu bahagi tu. 3.2 gram. Cuba bahagi dapat apa? 2400 bagi 750. 16/5 Okey, kita dapat 16/5 yang pertama. Nisbah 1600 bagi 750 kita dapat 32/15. Okey, yang ketiga kita dapat 2000 bahagi dengan 750 kita dapat 8/3. Okey, kita dapat 8/3. Okey, jadi langkah kedua dah tahu kita buat. Kita cari nisbah untuk berapa keping tadi dia nak? 225. Faham tak? Faham. So, kita buat untuk 225. Untuk 225, kita buat apa? Kita nak buat apa? 16/5 kali 225. Betul. Jadi 16/5 kali 225. Okay, so buat 16/5. Bukan saya. Okay, 16/5. Dia main-main pula dengan kita. 16/5 kali 225. Semua kali 225. 32/15 kali 225. Dan sekali kita ada 8/3 kali 225. Okay, so cuba kamu kira. 16/5 kali 225 berapa? 720. 50. Ni dapat 4/80 kan? Macam jawapan lah. Okay, 8/3 kali 225. Dapat 600. Okay.
So apa jawapannya? Jawapannya macam yang biru ni lah. Macam tu. Senarai bahan-bahan untuk 225 adalah tulis. Ni jawapan dia. Cikgu, saya guna cara lain. Tak kisahlah. Sama tak jawapan? Sama. Sama tak ada masalah. Kamu pakai apa? Mudahkan 750 dengan 225. Oh, mudahkan bilangan dia dulu. Boleh, tak ada masalah. Asalkan jawapan sama, tak ada masalah. Okey? Asal jawapan sama, tak ada masalah Okay, next. Nombor 6. Yang ni boleh buat? Dapat tak jawapan? Beza B dan C adalah 2,300. Nombor 6 Simpanan B dan C 2,300. Okay, ni nisbah. Nampak tu. Okay, A berapa nisbah dia? Kita buat A nisbah B nisbah C. A 4, B 3, C 2 kan? Okay, bila dia kata beza B dan C adalah 2,300. So kita boleh buat macam mana? B tolak C, betul tak? So kita ada 3 tolak 2. Berapa? 2,300. 3 tolak 2 nisbah berapa? Ini nisbah 1 Jadi nisbah 1 kita dapat, patutnya nak panah RM 2,300 tu benda dia. Okay? Jelas tak? Nisbah 1 adalah 2,300 sebab dia kata beza kan. Dia cari wang simpanan terbesar dan terkecil. Jadi dia nak cari A yang paling besar, terkecil C. So cari A nisbah C. Itu soalan dia lah. Okay. Jadi kalau 1 nisbah 2,300, kalau A ni 4, jadi 4 kali 2,300. Boleh tak? Faham tak? C tu nisbah dia 2. So 2 kali 2,300. Okey, berapa 4 kali 2,300? 9,200. 9,200. Okey, yang ni berapa sebelah ni C dia? Dapat? 4,600. 4,600. Okey, dia nak apa? Cari beza ke apa? Tak payah. Dia suruh cari wang simpanan terbesar. Jadi kita pun tulis A sama dengan RM 9,500. Kita tulis je dalam bentuk RM lah. So kita tulis A sama dengan RM 9,200 yang terbesar. C ialah RM 4,600. Gitu. Maka habislah tajuk 4 kita. Alhamdulillah. Panjang Okay, so saya sebenarnya nak cerita pasal negatif positif tapi macam dah lambat, tak apalah. Nanti sebab ada student dia tanya saya, tak apa, nanti yang student yang tanya saya tu boleh PM saya, nanti saya boleh ni lah entertain Okay, ni je bab 1 sampai bab 4. Okay, untuk pengukuhan kamu, kamu nak latihan pengukuhan ke? Tak nak. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Tak nak? Hari Isnin kita ada exam Tak. Okay, hari Isnin kita akan ada exam pukul 9. Saya rasa kalau saya bagi kuisis tajuk 4 mungkin dia berat lah untuk kamu sebab banyak sangat hari ni kita dah dapat. Okay, apa yang saya nak kamu buat, ada masa sikit ni, saya nak test kamu punya kecepatan masa.
Saya akan bagi kamu soalan nombor positif, nombor negatif. Kamu boleh buat hari ni, nak buat sekarang pun boleh. Tapi jangan guna kalkulator lah. Tu syarat dia, jangan guna kalkulator. Jangan guna kalkulator. Ni nak uji kamu punya minda. Okay, so saya akan forwardkan soalan ni dekat kelas masing-masing. Okay, saya forwardkan kat kelas masing-masing. Jadi tak payah pakai kalkulator, kamu buat ledger je. Mana? Dah, semua kelas dah dapat ke? Dah dapat kan kat Telegram kan? Okay, so kamu boleh jawab lah. Cikgu kehadiran. Oh, kehadiran lah. Saya sebut kehadiran. Okay, satu bakti dah buat kehadiran. Tanda tolong kawan kamu tu. Apa ketua-ketua kamu, kesian dia. Okay, dah satu jujur pun dah boleh tanda sekarang kehadiran. Tanda dulu kehadiran lah, baru buat kuis Jangan tak tanda. Tanda dulu. Jangan guna kalkulator, lepas tu kamu boleh jawab soalan tu. Sekadar 1 tambah 1 berapa. Petang ni ada kelas tak? Ada. Pukul berapa? 2:30. 2:30. Jawab dululah soalan tu. Soalan tu tak sampai pun, saya rasa 10 minit dah habis dah. Kamu jawab sekarang soalan tu. Dah siap beritahu Jawab tanpa menggunakan kalkulator Tak ada masalah, salah ke betul ke, saya nak buat untuk kajian tindakan. Cikgu, Hmm. mana soalannya? Soalannya dalam grup Telegram. Ya, saya paste kat sini jugalah. Saya ingatkan kamu tengah buat. Sorry. Baik ni. Siapa ni? Adib Saya. Ada suara Adib Adib. Banyak sangat medium ni, pening saya. Okey, tu saya dah bagi link kat situ. Bolehlah jawab. 10 minit, 15 minit. Tak nak.
Jangan pakai kalkulator pakai kepala. Okay, so kamu boleh jawab lah bila-bila. Kalau kamu nak makan dulu, kamu makan dulu. Tapi hari ni kamu kena jawab lah soalan tu. Jangan pakai kalkulator Saya rasa tu saja. Terima kasih datang kelas saya. Saya doakanlah pelajar-pelajar datang kelas saya dapat jawab dengan cemerlang untuk peperiksaan pada minggu depan InsyaAllah. Okey, itu sajalah. Amin dapat cemerlang. Cemerlang Gemilang terbilang. Okey, so itu saja. Terima kasih, jangan lupa tanda kehadiran ketua kelas. Bagi nama yang tak datang kepada saya ataupun tulis je kat grup tu, saya tengok siapa baca. Saya baca siapa yang tak datang Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Terima kasih cikgu.